Kita telah dapat bertemu dengan wakil-wakil daripada Bank Negara dan telah menyerahkan memorandum memohon Bank Negara dapat menyiasat aduan yang telah kita kemukakan. Dan saya juga nak memaklumkan perkembangan terkini apabila pada pagi tadi permohonan injaksi kami di Mahkamah Tinggi Kuantan melalui 153 orang peneroka Felda ke atas dua buah bank, iaitu AmBank dan CIMB, telah pun didengar oleh Hakim Yang Arif Datuk Mariana Yahya. Dan Alhamdulillah CIMB telah bersetuju untuk menarik balik borang tawaran pinjaman saham yang telah dipaksakan kepada peneroka. Bahkan surat pun mereka telah keluarkan kepada pihak lawyer kita untuk berbuat demikian. Manakala AmBank akan berbuat demikian dalam sedikit masa lagi. Artinya asas kepada tuntutan atau permohonan peneroka untuk menarik balik borang tawaran saham itu adalah betul. Bahkan dinyatakan dalam permohonan itu bahawa wujud penipuan yang dilakukan oleh pihak bank. Satu, borang tawaran pinjaman itu dibuat dalam bahasa Inggeris. Yang keduanya, borang itu borang kosong yang ditandatangani, manakala jumlah saham itu tidak dinyatakan. Dan yang ketiganya, peneroka tidak diberi taklimat dan kefahaman yang jelas tentang terma-terma dalam borang-borang yang ditandatangani oleh para peneroka. Dengan kata lain, pertimbangan yang sepatutnya, seadil-adilnya, sepatutnya diberi kefahaman kepada peneroka telah tidak dilakukan. Bahkan lebih buruk lagi, di kebanyakan tempat wakil-wakil bank tak datang, dan mereka menyerahkan urusan tersebut kepada pihak pengurusan Felda Global Venture dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat seperti JKK, ketua-ketua blok dan sebagainya. Dengan kata lain, ternyata wujud penipuan yang dilakukan oleh pihak bank. Maka kita telah buat tuntutan di mahkamah dan mahkamah telah membenarkan tuntutan. Apa yang kita panjangkan pada hari ini adalah ekoran daripada pertemuan kami dengan Suruhanjaya Security Malaysia tentang isu yang sama. Dan Suruhanjaya Security telah memanjangkan aduan kami kepada pihak Bank Negara. Dan hari ini adalah merupakan susulan daripada pertemuan kita dengan Suruhanjaya Security untuk kita mendesak pihak Bank Negara bukan sahaja membuat pemantauan, tetapi mendesak ketujuh buah bank tersebut menarik balik semua borang-borang tawaran pinjaman yang telah dilakukan. Kita minta bukan sahaja tertumpu kepada mereka yang menuntut di mahkamah, tapi kita minta supaya semua sekali yang membabitkan 80% daripada 112,635 orang peneroka. Maknanya tidak kurang daripada 80,000 peneroka yang telah menandatangani borang pinjaman saham ini. Saya ingin tegaskan di sini, ini berkait dengan soal nama baik bank, credibility atau kewibawaan bank. Bagaimana di saat kegairahan untuk mengeluarkan borang tawaran pinjaman, mereka telah bulldoze, mereka telah melanggar semua prosedur yang ada. Sedangkan pinjaman ini satu pilihan. Pinjaman ini bukan sesuatu yang wajib, yang mesti dibuat oleh peneroka. Tiba-tiba sesuatu yang menjadi pilihan dipaksakan seolah-olah jadi wajib. Ini sesuatu yang sangat dikesalkan. Dan bagaimana mungkin pihak bank boleh
menyerahkan bulat-bulat urusan ini kepada pihak pengurusan Felda dan Felda Global Venture. Sepatutnya mereka yang bertanggungjawab, dan segala ruang diberikan kepada pihak bank, kepada pihak peneroka untuk mempertimbangkan segala terma-terma di dalamnya sebelum keputusan dibuat sama ada mereka nak tanda tangan atau tidak. Tapi hari ini kempen-kempen dibuat dengan cara yang bagi saya sangat tidak demokratik. Mereka diugut, mereka diancam supaya tanda tangan, bahkan ada kata-kata yang kesat, kalau tak nak tanda tangan boleh keluar daripada Felda, dan kenyataan ini bukan saja keluar daripada ketua-ketua peneroka, tapi keluar daripada pemimpin-pemimpin kerajaan, termasuk wakil rakyat, menteri sekalipun. Jadi ini menggambarkan bahawa seolah-olah peneroka-peneroka ini tidak diberi langsung pilihan kepada mereka, sama ada mereka nak menandatangani ataupun tidak. Dan kesannya sangat buruk. Tentulah ia berkait soal reputasi bank-bank berkenaan, kan? Jadi kalaupun wujud kegairahan, biarlah mengikut prosedur yang sepatutnya, sebagaimana amalan-amalan yang sepatutnya. Jadi ini yang kita tuntut pada hari ini. Dan saya nak maklumkan di sini, sekiranya apa yang kita lakukan setelah kita pergi SC, setelah kita pergi Bank Negara, kita buat injaksi, tidak dipedulikan oleh mereka, kita tidak teragak-agak untuk mengheret mereka-mereka yang berkepentingan ini ke muka pengadilan. Ini tindakan drastik yang kita akan lakukan demi menyelamatkan hak dan kepentingan warga Felda. Ini berkait soal khususnya tanah yang saya yakin menjadi cagaran kepada pinjaman yang diberikan. Saya fikir tidak ada bank yang sanggup untuk beri pinjaman tanpa cagaran. Kenapa mereka beri walaupun peneroka ada yang dah berumur 80 tahun, bahkan 90 tahun. Ini bagi Felda-Felda yang dibuka pada awal-awal tahun 60-an. Ada yang dah umur 80 tahun, 90 tahun. Tiba-tiba bank boleh bagi pinjaman. Semuanya mestilah kerana keyakinan kita ada cagaran yang mereka boleh buat kepada tanah-tanah 10 ekar milik mereka. Pelanggaran etika perbankan oleh 7 buah bank tu. Satu, menyuruh pelanggan menandatangani borang kosong, ini salah. Yang kedua, memaksa pelanggan menandani borang perjanjian adalah salah. Yang ketiga, memberi pinjaman kepada pelanggan-pelanggan yang berumur 65 tahun ke atas, ini salah. Kebanyakan bank tak beri pinjaman kepada pelanggan-pelanggan yang umur 60 atau 65 ke atas. Ini ada yang 80. Inilah sebabnya kita komplain kepada Bank Negara. Lagi satu yang mustahak dia ialah bank tidak sedar di sana ada penipuan di pihak Felda sendiri, iaitu mengaitkan pinjaman bank dengan pemberian diorang tu. Wahal dua perkara ni tak ada berkenaan. Di sini ada paksaan, siapa-siapa atau mana-mana peneroka yang tak tanda tangani borang pinjaman bank tidak akan diberi diorang tu. Ini satu ugutan menyebabkan peneroka tak ada pilihan, terpaksa tanda tangani juga borang pinjaman itu. Pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.